Tuan Sabri bin Asid Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Soalan saya nombor 6. Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, sila untuk menjawab. Terima kasih Tuan Ketua, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Jerai, Ahli Yang Berhormat Jerai telah memohon satu soalan yang sangat spesifik dan saya pun bagi jawapan yang spesifik. Pada tahun 2023, sebanyak 556,055 notis telah dikeluarkan bagi kesalahan melebihi had laju melibatkan kamera-kamera pelangkap had laju awas di seluruh negara. Untuk makluman tambahan, lokasi yang mengeluarkan notis yang paling banyak ataupun lokasi yang paling ramai orang melebihi had laju ialah di lokasi kilometer 382.8 Lebuh Raya Plus di Berang, Perak, iaitu 98,911 notis telah dikeluarkan di antara bulan Jun hingga bulan Disember tahun lalu. Untuk soalan yang kedua, berkenaan dengan had laju, buat masa ini Kementerian Pengangkutan dan kerajaan secara amnya belum lagi bercadang untuk meningkatkan had laju dan masih ditetapkan di bawah dikekal 110 km per jam. Dan untuk makluman, bidang kuasa untuk menetapkan had laju ini bukannya terletak di Kementerian Pengangkutan. Ia sebenarnya adalah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Jerai. Terima kasih atas jawapan Menteri, Dr. Speaker. Betapalah tahun 2023 setengah juta telah disaman. Setengah juta lah, hampir setengah juta pengguna jalan raya yang telah disaman melalui perangkat radio di jalan raya. Jadi soalan saya, apakah status terkini serta pelan kerajaan terhadap kamera sistem keselamatan kenderaan automatik awas dalam mengurangkan risiko insiden kemalangan dan sejauh manakah keberkesanan dari segi penggunaannya berbanding AES yang digunakan pakai serta berapakah jumlah bilangan kamera yang beroperasi dan sehubungan itu adakah sistem demerit terhadap pengguna jalan yang telah digunakan pakai? Jawapan Yang Berhormat Menteri. Ada beberapa soalan dalam soalan tersebut. Yang pertamanya dari segi keberkesanan, memang pihak JPJ merasakan bahawa apabila kawasan-kawasan yang ada kamera itu, dia sudah tentu apabila ada kamera, pengguna-pengguna jalan raya apabila sampai ke sana, mereka ada notis 2 km sebelum kamera tersebut. Dan sudah secara lazimnya, kebanyakannya akan mengurangkan had laju supaya tidak terperangkap dengan kamera tersebut. Jadi, lokasi-lokasi kamera yang dipasang itu memanglah lokasi-lokasi yang telah pun dikenal pasti antara kawasan yang banyak kemalangan ataupun hotspot. Itu sebabnya kamera dipasang. Jadi setakat ini dari segi jumlah kamera yang beroperasi 26 di seluruh negara yang berkenaan dengan kamera pelangkap had laju. Sebab ada juga yang lain yang juga untuk lampu isyarat dan sebagainya. Untuk perangkap had laju ialah 26 setakat ini. Jadi keberkesanannya memang kita akan pantau dan bukannya sesuka hati kita pasang kamera di mana-mana saja. Jadi apa yang tempat yang dipasang itu memang adalah kawasan-kawasan hotspot dan juga ada beberapa kawasan hotspot lain yang kita nak lihat bagaimana untuk kita tambah sama ada melalui kamera ataupun pendekatan lain. Umpamanya di Lebuh Raya Utara Selatan, kawasan yang paling antara yang paling hotspot ataupun paling banyak kemalangan berlaku selepas menara tunnel dari arah Ipoh nak menghala ke Kuala Kangsar, turun bukit, itu antara kawasan yang selalu berlakunya kemalangan. Dan itu antara perkara yang kita ingin lihat bagaimana nak tambah baik keadaan di sana supaya dapat mengurangkan kemalangan jalan raya. Jadi Tuan Ketua, apa yang kita nak harapkan ialah supaya semua pihak, terutamanya ahli-ahli yang berhormat, memahami keadaan bahawa kita nak melakukan sesuatu untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Jadi kalau ada apa-apa cadangan yang dapat menambah baik dari segi dapat membantu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, kita terbuka untuk menerima sebarang cadangan daripada semua pihak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan dipersilakan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Timbalan Di-Pertua. Berhubung kamera AES ataupun awas yang telah dikuatkuasakan sejak 2012 lagi, tadi Yang Berhormat Menteri dah jawab sejauh manakah langkah tersebut berjaya menangani masalah kemalangan di Lebuh Raya.
Dan selain daripada itu, ada tak kaedah ataupun menggunakan kaedah kamera penguasaan, selain daripada penggunaan kaedah kamera penguasaan tersebut, adakah sebarang kaedah lain yang lebih berkesan untuk mengatasi isu kemalangan dan had laju ini? Sebab had laju ni orang tahu di mana kedudukan AES awas tersebut, dan selepas tu dia orang pecut balik kan. Betul lah tadi untuk kawasan-kawasan hotspot, kawasan kemalangan, tetapi berlaku juga kemalangan di kawasan-kawasan yang lain sebab tak ada kamera. Terima kasih. Jawapannya Pak Menteri. Terima kasih Ahli Muhammad. Terlebih dahulu biar saya nak bagi peringatan dan juga mungkin amaran kepada pengguna-pengguna jalan raya. Walaupun betul awas ini hanya ada di 26 lokasi dan kamera awas ini anda tahu di mana. Sebab ada notis, ada papan tanda. 2 km sebelum lokasi kamera itu sudah pun ada amaran akan ada kamera dekat depan. Dan juga kalau you pakai Waze akan bagi tahu ke mana ada kamera. Tetapi jangan lupa bahawa ini hanya di peringkat JPJ. Penguasaan kita juga bukan saja JPJ, juga ada polis trafik. Polis trafik punya kamera, mereka pakai mobile kamera. Mereka boleh berada di mana-mana saja. Jadi itu yang saya nak bagi tahulah, bukan bahawa hanya lokasi-lokasi yang tetap saja. Sebab polis ada pendekatan mereka untuk menguasakan undang-undang ataupun had laju ini. Yang keduanya, saya rasa bahawa memang kita sedang mencari pelbagai pendekatan. Dan pendekatan untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya itu bukan saja satu pendekatan saja. Mungkin penguasaan itu salah satu aspek. Yang keduanya ialah kesedaran keselamatan itu lebih penting. Sebab kesedaran itu mesti dia berada dalam minda setiap orang itu. Itu sebabnya antara perkara yang kita laksanakan sekarang ini dan telah pun dilaksanakan sekarang ialah maklumat berkenaan dengan kes kemalangan jalan raya dan kadar kematian kemalangan jalan raya dilaporkan setiap hari oleh pihak PDRM. Dan sekarang ini telah pun dilaporkan setiap hari supaya memberikan peringatan kepada orang ramai. Setiap hari ada kes kemalangan yang meragut nyawa manusia di dalam negara kita ini. Ada puratannya 16 hingga 18 kes setiap hari. Jadi itu yang kita nak bagi kesedaran kepada orang ramai supaya sentiasa berhati-hati. Sebab yang paling penting ialah sikap pemandu sendiri. Kalau kita tidak mengubah sikap kita sendiri, tidak berhati-hati di jalan raya, suka melanggar peraturan jalan raya, maka ini akan meningkatkan risiko kemalangan bukan saja kepada diri kita tetapi juga kepada orang lain. Jadi saya amat berharap bahawa Ahli Muhammad supaya dapat membantu Kementerian Pengangkutan, membantu kerajaan dan membantu rakyat supaya kita sama-sama memberikan kesedaran keselamatan ini dan kita sama-sama memerangi keselamatan ataupun kemalangan jalan raya ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Soalan yang ketujuh.